Dewasa ini, Malaysia digemparkan dengan beberapa isu ekonomi utama, antaranya termasuklah kemelesetan ekonomi, inflasi dan juga kejatuhan nilai mata wang. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah kemelesetan ekonomi. Tiada kemelesetan global penuh pada tahun 2026, walaupun pertumbuhan dunia dijangka perlahan bermula daripada 2,6% hingga 3,3%, ekonomi global masih berkembang dan tidak jatuh ke fasa kemelesetan yang besar. Walau bagaimanapun, risiko downside ataupun ketegangan geopolitik dan perang dagang kekal sebagai faktor yang boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia. Walhal itu, Malaysia diunjurkan berkembang lebih stabil berbanding unjuran global yang lebih lembab. Yang kedua ialah inflasi. Inflasi global menurun kepada 2,6% hingga 3,1%. Tren ini menunjukkan harga mula stabil di peringkat dunia, walaupun kos sara hidup masih dianggap tinggi berbanding dekad yang lepas. Dalam pada itu, kestabilan harga di Malaysia menunjukkan inflasi yang sederhana dan mencerminkan kestabilan harga yang berterusan bagi tahun 2026. Yang ketiga ialah nilai mata wang. Ringgit Malaysia kekal kukuh dan stabil. Ini menunjukkan tiada kejatuhan nilai mata wang yang drastik. Sebaliknya, ringgit diunjurkan kekal stabil di sekitar paras RM3.90 hingga RM4 berbanding USD. Dalam pada itu, prestasi ringgit di Asia mencatatkan keuntungan kecil dan prestasi yang lebih baik berbanding beberapa mata wang utama Asia yang lain. Namun, apakah impak ataupun implikasi yang terjadi terhadap kedaulatan, keselamatan, dan sosioekonomi rakyat Malaysia? Jom kami terangkan satu persatu. Yang pertama ialah implikasi terhadap kedaulatan negara, di mana negara bebas membuat dasar sendiri. Contohnya, negara mampu menentukan subsidi dan kadar cukai mengikut perkembangan semasa dalam negara. Dan yang kedua ialah kebergantungan negara semakin berkurang. Misalnya, negara mengukuhkan lagi reserve kewangan sebagai simpanan kecemasan, contohnya emas dan juga pelaburan. Dan yang ketiga ialah kestabilan politik dan sosial semakin diperkukuhkan. Misalnya, hubungan diplomatik negara semakin dihormati oleh pihak luar dan negara mempunyai kuasa tawar-menawar yang semakin tinggi, serta tiada campur tangan kuasa luar dalam pembentukan dan pembangunan negara. Baik, saya teruskan lagi kepada impak kemelesetan ekonomi terhadap keselamatan negara. Dapat dilihat saya telah sediakan 3 infografik yang menunjukkan hubungan antara kemelesetan ekonomi, keselamatan negara, dan peningkatan kadar jenayah. Kita teruskan kepada infografik yang pertama yang menjelaskan hubungan yang jelas antara kesempitan ekonomi dengan peningkatan kadar jenayah dalam masyarakat. Apa itu tekanan ekonomi? Tekanan ekonomi lazimnya berpunca daripada peningkatan kos sara hidup serta kehilangan sumber pendapatan. Dan dalam keadaan terdesak dan dihimpit beban keuangan, terdapat segelintir individu yang cenderung mengambil jalan mudah dengan terlibat dalam aktiviti yang menyalahi undang-undang demi kelangsungan hidup mereka. Dan yang lebih membimbangkan ialah ia memberi ancaman besar terhadap kestabilan sistem keuangan negara. Sekiranya jenayah tidak dibendung, ia berpotensi menghakis keyakinan pelabur serta menjejaskan integriti institusi keuangan negara. Seterusnya, kita lihat pula kepada infografik yang kedua yang menjelaskan tentang kemelesetan ekonomi terhadap kestabilan sosial. Apa yang boleh saya rangkumkan dalam infografik ini ialah pengangguran, belia, dan kenaikan harga barang merupakan faktor utama tekanan ekonomi, khususnya di Malaysia ini. Dan kesukaran mendapatkan pekerjaan serta peningkatan kos sara hidup menurunkan kuasa beli dan menimbulkan ketidakpuasan dalam kalangan rakyat. Dan jika tekanan ini berlarutan, tanpa penyelesaian yang berkesan, ia boleh mencetuskan ketidakstabilan sosial dan politik termasuk demonstrasi ataupun konflik awam. Dan bagi menjelaskan lagi maksud inflasi, saya telah sediakan satu video.
Kenapa ya kita tak boleh cetak lebih banyak duit untuk buat semua orang kaya? Bayangkan seekor ayam berharga RM10 dan terdapat 5 ekor ayam sahaja. Ada 5 orang dan setiap orang mempunyai RM10. Jadi, mereka masing-masing boleh membeli seekor ayam. Jika kerajaan mencetak lebih banyak duit dan memberi setiap orang tambahan RM10, setiap orang kini mempunyai RM20, tapi jumlah ayam tetap ada 5 ekor. Semua orang sekarang mahu membeli 2 ekor ayam, tetapi penternak hanya boleh jual 5 ekor ayam. Oleh kerana permintaan tinggi, penternak akan menaikkan harga ayam kepada RM20 seekor. Dengan lebih banyak duit, orang sanggup bayar lebih untuk ayam yang sama. Akhirnya, mereka tetap dapat 1 ekor ayam tetapi dengan harga RM20. Jadi, mencetakkan lebih banyak duit tanpa meningkatkan pengeluaran hanya akan membuatkan harga semua barang menjadi lebih mahal. Ini dipanggil inflasi. Baik, akhir sekali kita beralih kepada infografik yang menerangkan risiko penyeludupan dan pemerdagangan meningkat apabila kemelesatan ekonomi ini berlaku. Seperti contoh, peningkatan kemasukan pendatang tanpa izin yang telah memberi ruang kepada aktiviti jenayah rendah sepadan, termasuk penyeludupan barangan dan pemerdagangan manusia. Dan dalam hal ini, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia memainkan peranan penting sebagai barisan hadapan dalam mengawal perairan negara dan membanteras segala aktiviti haram. Namun demikian, satu cabaran timbul apabila berlaku pengurangan peruntukan kewangan kerajaan. Antaranya, kekalan bajet boleh menjejaskan kecakapan rondaan serta pengawasan sempadan sekaligus meningkatkan risiko ancaman terhadap keselamatan negara. Dan dapat disimpulkan bahawa kemelesatan ekonomi ini bukan sekadar isu kewangan, sebaliknya mempunyai implikasi langsung terhadap keselamatan dan kedaulatan negara. Apabila Malaysia dilanda dengan isu ekonomi ini, apakah impaknya terhadap negara? Yang pertama, kos sara hidup meningkat. Harga makanan dan barangan keperluan harian semakin mahal. Inflasi makanan memberi tekanan besar kepada perbelanjaan isi rumah, khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Walaupun terdapat kenaikan gaji dalam sektor tertentu, kadar peningkatannya dilihat perlahan dan tidak selari dengan kenaikan harga barangan. Yang kedua, hutang luar negara yang meningkat dalam keadaan ekonomi global tidak menentu menghadkan ruang keuangan kerajaan. Keadaan ini boleh memberi kesan kepada sektor pendidikan termasuk guru dari segi peruntukan, kemudahan dan kebajikan yang bergantung pada kestabilan ekonomi negara. Tetapi terdapat juga perkembangan positif di mana pasaran pekerjaan Malaysia menunjukkan ketahanan yang memberangsangkan. Kadar pekerjaan yang stabil membantu menyokong perbelanjaan domestik dan pertumbuhan ekonomi negara. Ini memberi sedikit kelegaan dalam menghadapi tekanan inflasi. Walau bagaimanapun, realitinya tidak semua golongan menikmati manfaat yang sama. Pekerja bergaji rendah dan graduan baharu masih berdepan cabaran mendapatkan pekerjaan berkualiti dengan gaji yang mencukupi untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat. Persoalan utama yang perlu dirungkaikan adalah sejauh mana keberkesanan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan dalam mendepani cabaran global yang tidak menentu. Meneliti aspek dasar fiskal, tumpuan utama kerajaan adalah melalui penyaluran bantuan dan subsidi bagi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Data menunjukkan inflasi pada Januari 2024 berada pada kadar 1.6%, satu petunjuk bahawa kawalan harga berjaya menstabilkan keadaan buat masa sekarang. Namun terdapat kebimbangan bahawa langkah ini meningkatkan hutang negara dan bukanlah satu penyelesaian bagi jangka masa panjang. Beralih kepada dasar monetari, instrumen utama yang digunakan oleh Bank Negara Malaysia ialah kadar dasar semalaman atau OPR. Penggunaan OPR didapati sangat berkesan dalam mengekalkan kestabilan domestik. Walau bagaimanapun, keupayaan instrumen ini dilihat agak terhad apabila berhadapan dengan tekanan serta ketidaktentuan ekonomi di peringkat global. Dalam sektor perdagangan dan pelaburan,
Strategi yang memfokuskan kepada pengukuhan perdagangan serantau dan penarikan pelaburan asing mula menampakkan hasil yang positif. Pertumbuhan KDNK negara mencecah 5.2% pada tahun 2023, yaitu tahap tertinggi dalam tempo 3 tahun. Seiring dengan itu, nilai mata wang ringgit turut mengukuh dan menjadi antara yang terkuat di Asia. Meskipun menunjukkan perkembangan positif, ekonomi Malaysia masih sangat bergantung kepada permintaan ekspor global. Kesimpulannya, tindakan proaktif kerajaan setakat ini lebih bersifat penyelesaian jangka pendek. Cabaran sebenar bagi masa hadapan memerlukan reformasi struktur yang lebih mendalam bagi memastikan daya tahan ekonomi negara. Persoalannya, apakah langkah reformasi paling kritikal yang akan diambil selepas ini?